أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk sama-sama kita mengulang kaji 6 halaman yang telah pun kita lewati pada minggu ini, halaman 493 hingga 498, dan pada hari ini kita bersama dengan permata daripada ilmuwan yang tidak asing bersama Al-Fadil Ustaz Syamsul Hakim. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat saja. Alhamdulillah Ustaz. Dan kita bersama Ustaz Tirmizi. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah Ustaz Fas. Ya, kita masih di dalam bulan Syawal ya, alhamdulillah, dan kita ingin menyimak apakah yang telah pun kita belajar daripada surah Az-Zukhruf dan juga surah Ad-Dukhan yang telah pun kita lewati pada minggu ini. Mari sama-sama kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Moga-moga Allah menambahkan keberkatan, kebaikan kepada kita dengan ilmu yang kita ulang kaji yang kita dapat pada hari ini. Kita ingin memulakan dengan halaman 493, bagaimana Allah menyatakan tentang Az-Zukhruf dan dibawakan kepada kisah Nabi Musa alaihi salam pada ayat 48. Mari sama-sama kita baca ayat ini dan kita ingin memahami apa maksud akbaru min ukhtiha daripada mukjizat-mukjizat yang diberikan dan pelajaran untuk kita pada masa ini insya-Allah. Ayat 48 bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Masih pada Ustaz Fas dan juga bintang ataupun tetamu jemputan kita Fadil Ustaz Syamsul dan juga penonton-penonton sahabat-sahabat Al-Quran. Jom sama-sama kita tadi mulakan perbincangan kita ulang kaji pada kali ini membaca ayat 48, seterusnya akan ditadabbur oleh tetamu kita insya-Allah. Ayat 48 surah Az-Zukhruf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha wa akhadnahum bil adhabi la'allahum yarji'un. Surah Al-Nazim ayat 48. Dan tidaklah kami tunjukkan suatu mukjizat kepada mereka kecuali mukjizat itu lebih besar daripada mukjizat-mukjizat yang sebelumnya, dan kami timpakan pada mereka azab agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ini sama-sama ingin kita memahami ya, apa maksud daripada akbaru min ukhtiha dan juga apakah kaitan azab kembali kepada Allah ya, sebagaimana juga dalam surah As-Sajdah Allah menyatakan tentang ada azab kecil sebelum azab besar. Ustaz ya, bercakap tentang ingin bawa manusia kembali pada Allah SWT. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berbahagia Ustaz Fas dan juga Ustaz Tirmizi yang sudi untuk bersama-sama dalam pelayaran kita
dengan Al-Quran yang kita harapkan sentiasa menyinari hati kita, kehidupan kita sebagai panduan untuk kita hidup di dunia sehinggalah kita kembali kepada Allah. Kita sampai kepada bicara Allah daripada surah Az-Zukhruf ayat yang ke-48 bila mana Allah menyatakan tidaklah kami perlihatkan kepada mereka daripada tanda-tanda kekuasaan Allah yang diberikan menerusi mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihi salam dan juga para nabi yang lain juga. Kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala tak kala mana memberikan kepada Nabi Musa mukjizatnya, mukjizat yang diberikan oleh Allah itu bukanlah satu bentuk. Bahkan kita tahu antara nabi yang menerima mukjizat terbanyak ialah Nabi Musa alaihi salam, disebabkan oleh sifat kaumnya yang mana kaumnya seringkali mencabar Nabi Musa alaihi salam dengan pelbagai cabaran dan ianya bukan bersifat satu masa. Dia ada period masa yang berbeza. Setiap satu yang didatangkan itu adalah bagi menjawab setiap cabaran yang dilontarkan dan ianya bertepatan dengan manusia yang berhadapan dengannya. Kalau kita lihat pertama kali ketika mana diminta untuk menunjukkan bukti awalannya, antaranya kalau diperlihatkan mukjizat awalnya Nabi Musa alaihi salam meletakkan kedua belah tangan baginda di bawah ketiak baginda dan bila mana dikeluarkan tangannya bercahaya. Bagi kita kata tu dah cukup hebat dah, sepatutnya manusia dah tunduk sebab tak ada orang boleh buat macam tu. Kalau hari ni orang kata kalau nak buat macam tu pun dia ada dipanggil illusion, magic. Bukan yang realnya. Ini real punya cerita. Sepatutnya manusia tunduk, tapi tak cukup dengan tu, tak percaya lagi, datangkan pula ahli sihir untuk challenge, bawa pula tongkat yang menewaskan sekalian tali-tali yang konon-kononnya merupakan ular. Dia lebih besar daripada yang first tadi yang cuma 2 tangan tadi. Sekarang ni tongkat yang berubah menjadi ular. Berlakulah pertentangan yang hebat sehinggalah akhirnya Nabi Musa alaihi salam dikejar sampai ke pinggiran lautan, yang akhirnya kita tahu tongkat itu jugalah yang akhirnya membelah lautan yang besar. Ia lebih hebat daripada keadaan ular yang sebelum daripada tu. Pergi pula selepas daripada selamat Nabi Musa dan juga kaum. Allah perintahkan pula mereka untuk memasuki Baitul Maqdis, tapi mereka tak nak masuk. Sesat di semenanjung Sinai. Kelaparan, dahaga, masing-masing tak ada sumber air. Allah perintahkan ketuk pula batu, terpancar 12 mata air. Benda yang lebih besar berbanding sebelum daripadanya. Kalau tadi air yang ada kering, sekarang ni air yang tiada diadakan. Benda yang lebih besar. Sehinggalah setiap daripada satu mukjizat kalau kita nak bicarakan, ia cukup banyak. Tetapi apa yang ditegaskan dalam ayat ini, Allah kata hiya akbaru min ukhtiha. Ianya lebih, dalam bahasa kita akbar ni lebih besar. Tapi kalau para ulama tafsir mereka menyebutkan 2. A'zam, akbar. A'zam ni apa dia? Lebih hebat. Pada sudut kita kata kalau melihat satu-satu kejadian itu, ini lebih hebat berbanding sebelum daripadanya. Dan kalau kita lihat pada sudut fizikalnya sendiri, sesuatu yang tiba selepas daripada mukjizat yang pertama itu, ia lebih besar juga keadaannya berbanding sebelum daripadanya. Maka apa hikmah daripada Allah sebutkan besarnya ini, hebatnya ini? Tujuannya satu yang Allah sebutkan di hujung, la'allahum yarji'un. Manusia kalau selepas daripada satu peringatan yang didatangkan satu demi satu yang lebih hebat, sifat orang beriman bila tiba satu kehebatan daripada Tuhan, ia akan tunduk. Tak kiralah kehebatan itu berganda ataupun datang berkali-kali ataupun cuma sekali, cukup dengan satu Quran datang satu ayat pun, orang yang masuk dalam hatinya ayat Quran yang satu pun dia boleh tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi kalau datang sampai 6236 ayat. Untuk Nabi Musa mukjizatnya sekian banyak, tetapi manusia ini kalau tidak mengambil iktibar daripada ayat mukjizat tersebut, dia tidak akan apa-apa terjadi kepada diri dia. Macam tu juga kita dengan Al-Quran, berulangnya ayat sekian banyak, 6236 sekurang-kurangnya ini. Kita katakan bahawasanya ia telah masuk dalam diri kita berulang-ulang, dan setiap satu ayat kalau kita baca daripada awal Fatihah sampailah kepada surah An-Nas nanti, setiap ayat sebenarnya dah datang lebih hebat pencerahan yang diberikan. Maka kalaulah itu tak mampu untuk mengembalikan kita kepada Allah, seperti mana yang telah difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Hadid, alam ya'nil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Orang yang ingat Allah itu sahajalah yang mampu untuk kembali kepada Allah. Sebab kalau dia tak ingat Allah, datanglah 1001 petanda pun
ianya tidak akan mengembalikan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ceritanya. Baik, terima kasih ucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Syamsul untuk menjelaskan pada ayat 48 bagaimana tujuan bagi ayah, ya, mukjizat-mukjizat yang Allah berikan itu adalah untuk mengembalikan manusia, Ustaz, ya, mengembalikan. Kalau kita zaman ini kita ada Al-Quran, dan Al-Quran ini menunjukkan kepada ayat Al-Kaun, macam-macam berlaku dalam dunia ini, sebenarnya adalah untuk mengembalikan. Kita tahu COVID-19 itu salah satu ayat daripada Allah fil kaun, pada kejadian, untuk kita kembali, makin kembali pada Allah selain daripada baca Al-Quran, Ustaz, ya. Pasal kadang-kadang baca Quran dia jalan laju, ya, tapi bila dah kena sesuatu dalam hidup ini baru kita akan tengadah dan akhirnya ingin kembali pada Tuhan. Tetapi ada yang hanya tengadah bila jumpa mukjizat yang hebat-hebat daripada Quran, daripada apa. Ada yang tengadah bila jumpa ayat kehebatan Allah bila sengsara, Ustaz, ya. Bila mana dalam ayat 49 itu mereka daripada geng-geng Firaun, ahli sihir ini semua kata al-malak, wahai ahli sihir, dipanggil kepada Nabi Musa pula, ya, untuk doa kepada Tuhanmu, dan kami ini akan jadi orang yang akan mendapat petunjuk. Jadi mereka ni nak dapat lepaskan diri je, ya, lepas tu kembali balik kepada yang kusun sebagaimana dinyatakan pada ayat 50. Yang kita harapkan kita tidak menjadi sebahagian daripada apa yang diceritakan ini. Walaupun kisah ini beribu tahun yang lepas, tetapi kita tidak mahu zuhruf ataupun perhiasan dunia ini menyebabkan kita menjadi yang kuthun, iaitu membatalkan janji komitmen kita kepada Al-Quran, kepada solat kita apabila kita dah dapat balik, Ustaz, ya, dah dapat bebas balik, terbang ke angkasa lepas. Sekarang tidak mahu jadi seperti Firaun dan kuncu-kuncunya yang kembali kepada kezaliman. Jadi perjuangan ini penting, kerana apabila kita dapat menghargai perhiasan di sini, insya-Allah kita diberikan syurga sebagaimana yang dinyatakan pada muka surat 494. Salah satu nikmatnya pada ayat 72 dan 73 kita nak baca sekali lagi untuk kita sama-sama memahami apakah antara nikmat di syurga nanti. Ayat 72 dan 73 bersama Ustaz Tirmizi. Baik, ayat berkenaan dengan syurga, Ustaz, Syurga. Dan kenikmatannya, mudah-mudahan kita dipilih Allah Subhanahu Wa Taala menjadi di kalangan ahli syurga. Amin. Ayat 72 dan 73. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa tilkal jannatul lati لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-72, dan itulah syurga yang diwariskan kepada kamu kerana perbuatan yang telah kamu kerjakan. Di dalam syurga itu terdapat banyak buah-buahan untukmu yang sebahagiannya kamu makan. Ini adalah salah satu penerangan tentang syurga, dan kita nak bertanya kepada Al-Fadhil Ustaz Syamsul Hakim untuk menjelaskan. Ustaz, ada setengah orang dia tak biasa makan buah macam-macam jenis. Dia teringin sangat sampai ke hujung usia, dan dia rasa tak apalah, ya Allah, kalau aku tak dapat makan dekat sini, aku dapat makan di syurga. Tetapi buah ini, kalau motivasi pada orang dah memang dekat peti ais tu sampai tak termakan-makan, pelbagai jenis buah dah ada, macam mana ayat ini juga memberi motivasi kepada kita semua? Kalau boleh Ustaz jelaskan apa yang istimewa buah di syurga ini, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan juga puan-puan yang dirahmati Allah, kalau kita baca ayat-ayat berkenaan tentang syurga ni, kalau tak ada lagi benda-benda yang diceritakan dalam Quran ni mampu untuk menggiurkan kita untuk kembali kepada Allah, masuk dalam syurga, tak tahu apa lagi yang boleh menggiurkan kita untuk masuk ke syurga Allah. Apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran ni hanya secebis daripada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita nanti, insya-Allah. Sedangkan yang disembunyikan itu lebih banyak, seperti mana dalam surah As-Sajdah Allah kata fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Kamu tak tahu apa yang Allah sembunyikan untuk kamu daripada apa yang kamu buat yang akan menyejukkan pandangan mata kamu.
Tetapi bila mana Allah mention, pasti ada benda yang di sebalik maksud Allah menyebutkan benda tersebut. Kenapa Allah sebutkan tentang buah? Kenapa tak sebutkan tentang yang lain daripadanya? Istimewa buah-buahan dalam syurga ini kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Orang-orang yang beriman bila masuk dalam syurga Allah, bila mana dia tengok buah-buah dalam syurga, dia akan kata, ini macam yang kami pernah dapat dalam syurga. Yang Allah datangkan hampir sama, mirip-mirip seperti mana apa yang mereka perolehi di dunia ini, tuan-tuan. Tetapi pastilah yang berbezanya pada rasanya, pada kenikmatannya, dan pada apa yang bakal mereka hadap nanti, ianya takkan pernah sama sekali yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Syurga ini sesuatu yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Yang dikatakan syurga ini sesuatu yang mata kamu takkan pernah melihat yang seumpamanya pada pandangan yang sebenar, takkan pernah mendengar pada pendengaran yang sebenar apa yang kamu akan hadap di syurga nanti, dan ianya sama sekali takkan sama terlintas dalam apa yang terlintas dalam hati kamu. Maksudnya benda tu sama sekali akan berbeza sama sekali, walaupun yang kamu nampak itu mungkin sama. Orang tanya, apa yang berbezanya Ustaz? Satu daripada aspek yang disebutkan oleh ahli tafsir, iaitulah pada kelazatannya. Kenapa disebutkan buah dengan kelazatan? Kalau kita sembang tentang surah Waqiah nanti insya-Allah Ustaz kan, ayat 20 ayat 21, fakihatim mimma yatakhayyarun, Allah sebutkan makanan syurga itu didahulukan dengan buah-buahan, barulah walahmi tairim mimma yashtahun. Buka ayat 20 ayat 21 surah Al-Waqiah. Kenapa didahulukan buah-buahan? Sebab kalau ikut pandangan pakar kesihatan pun, mendahulukan buah sebelum makan-makan yang lain, ianya akan memudahkan usus kita menerima makanan-makanan yang selepas daripadanya. Perut kita disediakan dengan penyediaan yang baik, yang orang putih sebut appetizer. Kita akan bagi selera dulu dalam badan kita, kemudian barulah kemudiannya masuk makanan-makanan yang lain. Cuma satu soalan yang kedua, soalan yang keduanya, iaitulah kenapa buah-buahan ini yang lebih banyak dibicarakan berbanding dengan makanan yang lain? Ini soalan yang ada kaitan dengan kita cerita syurga juga. Sebab Allah nak kita faham, bila kita masuk dalam syurga nanti, kita sebenarnya mencari kerehatan yang maksimum. Orang makan buah, apa tujuan dia? Orang makan makanan berat untuk kita lapar. Kita akan makan makanan berat untuk kita mengisi diri kita dengan tenaga dan juga makanan. Tapi kalau orang makan buah, apa maksud dia? Bersuka. Dia suka-suka, dia dah rehat, dia dah relax, dia dah happy. Itu sebab kata ahli tafsir, kalau buka dalam Tahrir wa Tanwir, kata Ibnu Ashur, kenapa disebutkan buah? Dia kata ahsana ma yustaladzu bihil insan. Kerana buah ini merupakan sesuatu yang terbaik bagi manusia yang mencari kelazatan dalam makanan. Orang nak cari lazat dalam makanan ialah pada sesuatu yang bila dia makan, bukan takat kita kata kenyang, tetapi dia akan rasa happy. Buah-buahan bila orang makan, orang tak makan waktu dia lapar. Dia makan waktu dia nak happy-happy, senang-senang. Kalau dia lapar, dia akan terkam dulu yang lain. Okey. Nasi Arab. Maka inilah kemuncak nikmat yang Allah nak bagi pada kita. Dan sifat buah-buahan dalam syurga, Allah kata qutufuha daniyah dalam ayat yang lain. Ianya dipetik fresh, yang hampir dengan tangan kita waktu kita nak makan, bukan tersedia hidang. Nak kata fresh tak fresh, qutufuha daniyah. Allah dekatkan tangan kita untuk petik. Mudah-mudahan cerita Al-Quran ianya akan mengingatkan kita tempat kita akan kembali dan menimbulkan lebih rindu kita berbanding dengan zuhruf perhiasan dunia yang sementara. Wallahu a'lam. Jadi itu adalah penerangan bagaimana buah yang disampaikan dalam ayat 73 itu memberi harapan kepada kita Ustaz ya. Apa-apa kita buat, harapan kita ataupun jangka masa panjangnya ialah kita dapat makan yang enak-enak, berhibur ya. Kalau kat sini kita tak dapat makan buah, di sana akan dapat makan buah, kita berhibur. Kalau di sini dah dapat makan buah sedap dah Ustaz, harapnya masih lagi diizinkan Allah makan buah lebih sedap. Jangan sampai kat sini sedap, sampai kat sana dapat zakum, naudzubillah min zalik ya. Zalik kerana apa? Kerana kita tidak menjaga, kita ambil semua zuhruf yang ada, halal haram, kita jalan saja, menyebabkan Allah tidak pilih kita lagi. Kita doa Allah izinkan kita. Dan bercakap tentang Allah izinkan kita ini, di akhir surah Az-Zuhruf ini Allah bercakap tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
ayat yang ke-87 kita ingin baca dan kita nak lihat apakah panduan untuk kita bersama kuatkan sepanjang hidup kita ini. Ayat 87 bersama Ustaz Tarmizi. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. صدق الله. Dan jika engkau bertanya kepada mereka siapakah yang mencipta mereka, maka mereka menjawab Allah. Jadi bagaimana mereka dapat dipalingkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Inilah persoalan yang kita harapkan dalam diri kita, ya, selain daripada orang-orang yang tidak beriman. Apa yang menyebabkan manusia berpaling? Kita berehat sebentar, kita kembali semula selepas ini untuk sama-sama menjaga, mendapatkan tips bagaimana kita tidak mahu berpaling dalam diri keluarga kita daripada ketauhidan, kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. صدق الله. Kembali kita dalam My Quran Time, baca, faham, amal. Pada hari ini kita mengulang kaji pada halaman 493 hingga 498 dan sama-sama kita ingin melihat kepada ayat 87 mengakhiri kepada surah Az-Zukhruf untuk menegaskan kepada kita bahawa sebenarnya siapakah yang menciptakan segala-galanya ini. Maka sudah tentu dijawab oleh mereka, orang-orang yang bukan Islam juga, bahawa Allah, kerana tidak ada siapa yang lebih berkuasa. Tapi lebih daripada itu, Allah menyatakan fa anna yufakun, maka bagaimana boleh mereka berpaling ataupun dipalingkan. Kita terus bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Samsul Hakim Abdul Samad pada hari ini untuk sama-sama kita melihat apa faktor-faktor yufakun yang perlu kita beri perhatian, terutama dalam surah Az-Zukhruf ini, agar kita jangan cepat dipalingkan oleh perkara-perkara daripada kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus bersama Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Menjawab kepada soalan apa yang membuatkan mereka itu berpaling setelah mereka mengetahui. Di sinilah kita katakan pengetahuan dan ilmu itu dua benda yang berbeza. Ilmu sesuatu yang akan memandu kita kepada jalan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, yang membawa kita pergi kepada satu step yang berikutnya selepas daripada kita tahu. Tetapi pengetahuan yang hanya terhenti sebagai pengetahuan seperti mana yang telah diperakukan sendiri oleh orang-orang musyrikin satu ketika dahulu, diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertanyakan soalan ini kepada orang-orang musyrikin sendiri. Tak kala mana mereka menyembah tuhan-tuhan seperti mana Al-Lat wal Uzza wal Manat, adakah tuhan-tuhan tersebut telah pun menciptakan mereka seperti mana yang telah Allah ciptakan mereka sebelum daripada ni? Kalau kita lihat dalam ayat yang lain, Allah menyatakan afaman yakhluqu kaman la yakhluqu afala tadhakkarun.
Adakah mereka itu telah menciptakan akan manusia seperti mana yang telah Allah ciptakan? Maka tidak akan mereka mengambil pengajaran daripada perkara tersebut. Namun di hujung ayat Allah kata fa anna yufakun. Apa benda yang membuatkan mereka itu, kalimah yufakun ni yusrafun, dipalingkan daripada keadaan tersebut. Kalau kita lihat dalam tafsirnya, bahawasanya perbuatan ini bukanlah perbuatan sesiapa dibuat kepada mereka. Maksudnya bukanlah saya yang pergi tangkap kepala seseorang, pusingkan kepala dia ke kiri ataupun ke kanan. Tetapi disebutkan dipalingkan, maksudnya benda inilah perlakuan diri mereka ke atas diri mereka sendiri. Macam kita jumpa dengan seseorang, kita kata, siapa yang menyampaikan kamu ke sini? Contohnya. Takkanlah ada orang angkat dia bawa ke sini, tidak. Tapi dia akan jawab, saya yang datang sendiri ke sini. So di sini kalau kita sebutkan fa'anna yufakun, apa yang menyebabkan mereka itu dipalingkan daripada kebenaran yang mereka telah mengiktiraf sebelum daripadanya. Antara sebutan para ahli tafsir berkenaan tentangnya iaitulah li'inadihim, kerana kedegilan mereka untuk mengiktiraf kebenaran. Bukan kerana kejahilan. Kalau sebutkan kejahilan, mereka sudah tahu. Tetapi kerana degil untuk mentauhidkan akan Allah pada sesuatu yang sememangnya dia tahu hak Tuhan untuk ianya disembah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah telah menciptakan manusia dan juga jin melainkan untuk tujuan yang satu. Cuba kita ambil satu perbandingan yang mudah. Kalau seorang anak tiba-tiba dia menafikan ibu kandungnya yang well known, ayah kandungnya yang well known, memang daftar surat lahir, surat kelahiran itu nama ayah dia, nama maknya jelas-jelas. Tiba-tiba dia kata, saya tak nak iktiraf inilah satu-satunya mak saya tak nak iktiraf inilah satu-satunya ayah saya nak masukkan orang lain sebagai penama yang lain bagi ayah saya dan mak saya. Orang kata apa? Ini anak durhaka. Apatah lagi bagi Tuhan yang satu-satunya mencipta sekalian alam ini. Kalau dia tidak diiktiraf sebagai satu-satunya Tuhan, bukan sekadar kita kata Tuhan pencipta, tetapi Tuhan yang hanya senya layak disembah, maka ini tidak menjadikan dirinya sesuatu yang baik, seseorang yang baik. Dia mesti kena iktiraf Tuhan yang satu itulah yang telah menciptakan diri dia, dan dalam masa yang sama seperti mana ibu dan ayah, bila mana diberikan status ibu dan ayah, dia wajib ditaati, dia wajib dibuat baik kepadanya. Pastilah Tuhan yang telah menciptakan lebih berhak untuk menerima hak yang lebih tinggi daripada hak seorang ibu dan ayah. Bukan takat ditaati, dipatuhi, dijadikan seluruh urusan ibadah itu hanyalah urusan tauhid semata-mata, iaitulah mengesakan dia semata-mata. Maka di sini kata Allah, kamu dah iktiraf aku sebagai pencipta, apa yang memalingkan kamu daripada menjadikan aku satu-satunya Tuhan yang layak disembah? Kenapa mengadakan yang lain daripada aku untuk disembah bersama-sama dengan aku? Itu maksudnya. Masya-Allah ya. Jadi sudah diiktiraf Allah sebagai pencipta segala-galanya, pencipta kepada hiasan-hiasan di dunia, hiasan di akhirat ya. Tapi rupanya pilih hiasan pula. Bukannya mengiktiraf kepada pencipta dan mengikut kepada kata pada pencipta itu. Dan inilah panduan mengapa kita membaca al-Quran tuan-tuan ya pada setiap hari ini, untuk kita meluruskan kata-kata hati kita Ustaz ya, daripada dipalingkan. Kadang-kadang kita tergiur dengan kita melihat kemewahan, dengan pelbagai perkara. Kita belajar daripada Firaun bahawa dia tergiur dengan harta ya, bukannya tergiur dengan nak mendekatkan diri pada pencipta, sampai dia menggelarkan diri dia sebagai Tuhan yang menciptakan. Jadi perkara-perkara ini sebagai satu panduan. Surah Az-Zukhruf buang karat-karat dalam hati kita agar kita jangan mudah tergiur dengan segala perhiasan, tetapi kalau masih nak, ambil yang telah Allah tawarkan yang lebih indah apabila sampai di akhirat nanti insya-Allah. Kita doakan bersama dan kita terus masuk pada surah Ad-Dukhan, di mana ia adalah salah satu daripada surah Makkiyah, surah yang ke-44, dan awalnya bercerita tentang Al-Quran. Ayat 1 hingga ayat yang ke-5 kita nak baca agar kita berkenalan kembali dengan Al-Quran yang akan menjadi panduan kepada kita agar terus tidak yufakun sebagaimana dalam ayat 87 sebentar tadi. Ayat 1 hingga 5 bersama Ustaz Tirmizi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim
والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah surah Ad-Dukhan. Hamim, demi kitab Al-Quran yang jelas, sesungguhnya kami menurunkan ia pada malam yang diberkati, sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada ayat yang keempat, Allah menyatakan pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, iaitu urusan daripada sisi kami, sesungguhnya kamilah yang mengutuskan rasul-rasul. Sudah tentu ayat 5 ayat ini ustaznya dekat sangat dengan surah Al-Qadar yang kita baca berulang kali pada bulan Ramadan yang lepas, ya, bercakap tentang tanazzalul malaikatu waruhu fiha min kulli amr, ya, salamun hiya hatta matla'il fajr. Apa maksud amr, apa maksud apa istilahnya amrin hakim, amran min indina, yang berkaitan dengan Al-Quran ini sendiri ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat surah Ad-Dukhan, surah yang tampil dengan peringatan yang kalau sebut Dukhan itu sendiri dahi kita akan sedikit berkerut sebenarnya. Lihat ayat ke-10 itu, ayat yang menggetarkan jiwa kita, yang Tuhan katakan akan tiba saatnya kabut yang akan menyelimuti kita, sesuatu yang menakutkan. Tetapi sebelum tiba waktu tersebut, bagaimana kita nak menghilangkan ketakutan tersebut? Orang yang tidak ada ketakutan ialah orang yang sentiasa hidup dengan panduan Al-Quran. Maka lantaran itulah, sebelum daripada cerita ketakutan yang akan tiba pada ayat ke-10, Allah berikan terlebih dahulu payung sebelum hujan, lampu sebelum gelap. Apa dia? Allah jadikan malam yang istimewa daripada Ramadan yang kita sambut saban waktu satu ketika dahulu lagi, satu malam yang terpilih untuk Allah buka suluhan cahaya hidayahnya dengan menurunkan Al-Quran sebagai peringatan untuk kita. Di sini digunakan peringatan sebab apa? Sebab akan datang something worse, something yang buruk. Kalau tak diberikan peringatan, takat berita gembira, siapa yang akan ambil ingat? Itu sebab dalam ayat ketiga, mundirin terlebih dahulu. Dan daripada mundirin tersebut, suka tak suka, kita tahu inilah perjalanan kehidupan kita, takdirnya. Itu sebab dalam ayat yang keempat disebutkan fiha yufraqu kullu amrin hakim. Apa yang dimaksudkan? Dijelaskan segala urusan yang dipenuhi dengan hikmah, iaitulah disebutkan di situ maksudnya kata ahli tafsir seperti mana Lailatul Qadar difaham Lailah Al-Qadar itu sebagai satu daripada tiga maksudnya. Al-Qadar itu malam kemuliaan, yang keduanya malam yang sempit kerana dipenuhi dengan malaikat yang turun daripada langit, yang ketiga Al-Qadar itu adalah melibatkan takdir manusia bagi tempoh setahun itu turun pada malam tersebut. Maka pada malam yang disebutkan turunnya Al-Quran itulah turunnya takdir manusia. Takdir manusia ini kita tahu datang daripada Allah. Apa yang datang daripada Allah sentiasa baik sahaja. Baik sahaja. Tapi bagaimana nak menjadikan keseluruhan takdir itu baik kalau tidak didahulukan panduannya Al-Quran? Orang yang tidak melihat kehidupan yang telah Allah takdirkan itu daripada panduan Al-Quran, maka dia tidak akan dapat melihat kehidupan itu sebagai kehidupan yang baik. Dia akan mengomen, dia akan mengeluh, dia akan merasa putus asa. Tapi kalau dia melihat kehidupan yang sebenarnya takdir Allah yang maha indah, yang maha bijaksana, hakim di sini, dia akan lihat daripada cerminan Al-Quran bahawasanya inilah kehidupan terbaik yang Allah sedang datangkan kepada dia, biarpun yang datang selepas itu ialah kabut kehidupan. Tetapi bila mana ada suluhan cahaya panduan petunjuk daripada Allah, maka dia tetap tidak akan tersesat sama sekali biidnillahi ta'ala. Okay? So kenapa Allah sebutkan fiha yufraqu kullu amrin hakim, dikaitkan urusan itu urusan Allah. Bila dia katakan urusan Allah, ia pasti hadir dengan kebijaksanaan. Takdir manusia tak pernah hadir dengan benda yang buruk melainkan benda yang baik. Maka seperti mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khair. Seluruh urusan hidupan orang beriman ni baik-baik belaka. Amran min indina, kita iktiraf urusan itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang telah mengutuskan ia untuk kita sebagai panduan dan sebagai kehidupan yang terbaik seorang hamba yang taat kepada dia, insya-Allah. Masya-Allah, ya. Jadi itu adalah penerangan awal daripada surah Ad-Dukhan, iaitu daripada Lauh Mahfuz itu turunnya Al-Quran, ya, pada malam yang penuh barakah
Lailatul Qadar Ustaz ya, yang kita sambut saban tahun lah ya. Dan dalam masa yang sama juga pada daripada Lauh Mahfuz juga ada amrin hakim ataupun qadar ya, qadar kehidupan kita. Dan apabila qadar kehidupan kita ini dipasangkan dengan al-Quran ya, maksudnya kita memang akan menghadapi yang baik walau apa yang nampak tak baik pun akan jadi baik ya. Tetapi kalau katakan qadar kita ni nampak macam baik, tidak dipasangkan dengan al-Quran daripada langit ya, maka sebenarnya kita menempah jalan yang penuh dengan dukhan sebenarnya Ustaz ya. Jadi ini adalah permulaan surah Ad-Dukhan untuk sama-sama kita faham, dan kita bergerak pada halaman 497. Kita nak melihat kepada istilah al-haq pada ayat yang ke-39. Apa maksud al-haq ya, berkaitan dengan tujuan hidup kita ini. Kita baca dahulu ayat 39 surah Ad-Dukhan. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ما خلقناهما إلا بالحق ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, tidaklah kami ciptakan keduanya, langit dan bumi, melainkan dengan hak, dengan al-haq, kebenaran, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dalam ayat ini Allah menceritakan tentang langit bumi ni Ustaz ya, ada al-haq ya, diciptakan bil haq, tetapi ramai yang tak tahu apa yang maksud al-haq sebenarnya dalam Quran ni. Al-haq dalam ayat ni Ustaz ya, ianya lawan kepada kalimah batil. Batil. Al-haq lawan di batil. Yes. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak faham ayat ni, kena baca dulu surah Sad ayat 27. Okey. Allah sebutkan wa ma khalaqnas samaa wal arda ma bainahuma batila dzalika dhannul ladina kafaru. Dalam ayat tersebut Allah kata, tidaklah kami ciptakan akan langit dan juga bumi ini dan apa yang berada di antara keduanya dengan cara yang batil, dengan cara yang sia-sia. Kalimah batil ini disebutkan sebagai sia-sia, seperti mana pengiktirafan kita dalam surah Al-Imran, kita kata Rabbana ma khalaqta hadha batila, wahai Tuhan kami, Engkau telah menciptakan segala apa yang daripada malam dan juga siangnya, daripada langit dan juga buminya. Engkau tak pernah ciptakan ianya segala sia-sianya, hatta kepada penciptaan kita. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Orang beriman mereka katakan, kami tak pernah menyatakan sebarang penciptaan Tuhan itu adalah sia-sia. Tapi kalau kita lihat ayat yang ke-38, bagaimana disebutkan oleh Allah sebelum lagi pada itu kan, bagaimana Allah menyatakan wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Orang-orang kafir mereka kata Tuhan cipta ini sia-sia, ataupun ianya hanyalah tujuan untuk nak bersuka-suka bermain-main. Dalam ayat 27 surah Sad tadi Allah kata zalika dhannul ladina kafaru, itulah keyakinan orang-orang kafir. Lalu Allah menegaskan dalam ayat ini, ayat 39, Allah tegaskan sekali lagi, Allah kata ma khalaqnahuma illa bil haq. Allah memang tidak menciptakan keduanya, iaitulah langit dan juga bumi yang dianggap oleh orang-orang musyrikin sebagai batilah tadi. Di sini Allah tukarkan ia jadi bil haq. So al haq di sini apa dia? Kata Ibnul Qayyim, antara yang dimaksudkan dengan al haq itu ialah al hikam wal ghayatil mahmudah. Yang dikatakan al haq itu ialah hikmah dan juga tujuan-tujuan yang terpuji. Apa sebab Allah ciptakan langit dan juga bumi? Antaranya kalau kita lihat bagaimana Allah bertanyakan kepada kita, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat, dalam surah Al-Ghashiyah. Allah minta kita tengok untuk melihat kebesaran Allah padanya. Inilah antara tujuan penciptaan yang telah Allah ciptakan langit dan juga bumi, dan apa yang berada di antara keduanya sekiranya diperhatikan dengan perhatian yang datang dengan iman. Inilah yang disebutkan dalam surah Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar
laayatin liulil albab. Orang-orang beriman dia adalah orang-orang yang berotak. Tetapi orang-orang yang tak beriman Tak berapa. maka mereka akan menerima kebatilan, menolak akan kebenaran, yang akhirnya membuatkan mereka tetap tidak mahu menyembah Tuhan yang esa ini. Wallahu a'lam. Jadi itulah tujuan sebenarnya langit dan bumi ini sebagai prop lah Ustaz ya. Betul. Alat bantuan mengajar. Ya, Allah ajar dalam al-Quran ini, kemudian tengok inilah alat bantuan mengajar untuk kita perhatikan sehingga kan kita dapat menjadi orang yang berilmu lah Ustaz ya. Betul. Kalau tidak dia tengok tu tak ada bendanya ya. Dan kalau dalam surah Al-A'raf itu dia seperti kalau binatang ternakan itu dia tengok, dia ada mata tapi dia tak tengok, ada telinga tak dengar kerana hatinya itu tidak mendalami, la yafqahuna biha. Dan inilah yang perlu kita manfaatkan ya, betul-betul prop yang ada di sekitar kita ya, matahari, bulan, langit, adik-adik cikgu-cikgu yang mengajar sains, geografi, sejarah, pastikan bawakan sejarah tu. Kadang-kadang belajar sejarah tu boleh jadi bosan pasal kita ingat apakah nilai dia ya, tetapi kalau kita dapat bawakan ia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, betapa Allah mampu menjadikan semua ini, betapa Allah menjadikan negara-negara yang pelbagai ini untuk kita makin tahu bahawa Allah ini hebat, maka kita tidak akan jadi yufakun sebagaimana kita belajar daripada surah Az-Zukhruf sebentar tadi. Dan bercakap tentang perkara inilah ya, dalam ayat yang ke-50 pada halaman akhir surah Ad-Dukhan, kita baca ayat 50 ini, satu perasaan keraguan yang perlu kita sirnakan, perlu kita hapuskan benar-benar agar kita dapat menjadi orang yang bertakwa. Ayat 50 pendek sebagai bacaan ayat akhir kita baca pada hari ini. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Sadaqallahu Surah Al-Azim di halaman 498 ini Allah membawakan tentang apakah azab di neraka. Salah satunya bila Allah menyatakan dzuq innaka antal azizul karim, rasakan kerana kamu merasakan kamu al-aziz al-karim. Ini adalah salah satunya berkaitan dengan Abu Jahal, tetapi juga kepada orang-orang yang sombong, rasa mulia tanpa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana ada tamtarun. Dalam masa yang ringkas di akhir ini, 1 minit Ustaz boleh menceritakan tamtarun ini sebenarnya apa Ustaz? Tuan-tuan dan puan-puan, bicara ini tentang bicara keimanan orang-orang yang tak beriman dengan kebangkitan semula bagi kehidupan yang kedua nanti. Maka bila mana mereka itu dimasukkan dalam neraka, dirasakan sekalian azabnya, apa yang dirasakan daripada azab fizikal itu ditambah dengan azab spiritual, azab dalaman. Apa dia? Tekanan perasaan yang akan dirasakan sewaktu dikatakan dengan perkataan yang buruk. Dah jatuh orang kata padan muka. Sekarang ni Tuhan kata pada orang yang dah rasa pohon zakum, yang dah rasa makanan yang sangat-sangat memeritkan dalam neraka, hujung ayat Allah kata inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Ini bukan sebab yang lain. Satu sebab saja, sebab tamtarun, kalimah al-imtira ni iaitulah asyak. Apa benda yang kamu ragukan sebelum daripada ini? Kalau kamu yakinlah akhirat ini adalah akhirat yang akan kamu tempuh dengan kepayahan, kalau kamu tak nak sembah Allah, kalau kamu tak nak beriman dengan Allah, maka pasti kamu takkan sanggup untuk memilih jalan tersebut. Tapi kalau kita kata kamu dah nampak segala-galanya masa hidup dunia, janji-janji tersebut dengan benar, kamu tak ragu-ragu, kamu yakin, siapa buat baik syurga, siapa buat jahat neraka, kamu pasti akan pilih jalan yang bukan jalan berkabut, insya-Allah. Ya, jadi anak tu dah diingatkan, jangan main tepi longkang ya. Sekali dah terjatuh tu bukan sekadar sakit fizikal ya. Inilah rasa yang kamu tak percaya tadi mak cakap, ni rasa wah itu lagi makan dalam ya. Tetapi di dunia ini akhirnya mak akan peluk balik ya. Tetapi bila sudah sampai di akhir ini, Allah menyatakan bahawa inilah yang kamu ragu-ragukan final ya, sehingga kan ada istilah khalidun di dalam al-Quran ini menceritakan ada azab yang kekal kerana di dunia ini tidak mengendahkan panduan daripada al-Quran yang diturunkan pada malam mubarakah awal surah Ad-Dukhan. Di hujung ini kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberikan keyakinan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita beriman dan juga kita beramal
agar kita jauh daripada segala malapetaka di hadapan, kerana kita tahu bahawa kita hanya mati sekali lagi, ya. Dulu pernah ada mati sekali lah, ya, tak masa tak hidup lagi, mati sekali lagi itu, dan akhirnya kalau kita bertakwa, Allah moga-moga beri rahmat, kita berada di syurga nanti insya-Allah. Kita berdoa di hujung ini bersama Al-Fadil Ustaz Syamsul Hakim. Silakan Ustaz. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Syamsul Hakim bersama dengan Ustaz Tirmizi bersama pada hari ini, ya. Kita mendalami sekitar 6 halaman yang telah pun kita dalami, dan dijemput pada tuan-tuan pada bulan Syawal ini masih lagi adik-adik masih ada duit raya, ya. Tuan-tuan yang ada, kita ingin sama-sama meneruskan sumbangan pada tabung gerakan Al-Quran, kerana kita yakin dengan tabung ini kita dapat menebarkan, mempelbagaikan program-program yang ada, dan kita wujudkan lagi, apatah lagi kita berada di penghujung 5 juz yang terakhir. Moga-moga dengan segala perjuangan kebersamaan kita menaikkan martabat Al-Quran ini dalam hidup kita, dalam diri masyarakat, Allah terima kita bersama orang-orang yang bertakwa. Innal muttaqina fi maqamin amin pada ayat 51. Kita bertemu lagi dalam halaman baru surah Al-Jathiyah pada hari esok insya-Allah. Al-Quran Time, baca faham amal insya-Allah.